Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbalik. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Terima kasih Dayang dan juga Suzana Basri. Ini adalah penampilan pertama di bulan puasa. Selamat berpuasa semua. Dan seperti biasa, keluar masuk rancangan khas ini dibawakan khas oleh Red One. Dan ini seperti biasa, saya rasa dah lama tak tampil dalam segmen ini. Dan kembali semula bersama dengan dua pemain tinggi lampai. Zul Mizan Azam. Selamat puasa Zul. Selamat puasa, cantik baju hari ni. Sponsor satu suit. Baik Zul. Alright. Bulan puasa baru membuka tirai tapi seperti biasalah keluar masuk ni semakin Betul. Semakin hari semakin minggu menuju Mei semakin panas cerita. Panas, yes. Jadi mungkin Zul nak bawakan hari ni pasukan baru ataupun tambah pemain daripada pasukan pernah kita bincang sebelum ni Zul. Oh ya, betul, kita pernah bincang pasukan ni, Yap. antaranya KL City dan PDRM, yang mana tumpuan ataupun segmen ini kita nak beri fokus pada KL City. Orang kata update lah tentang pasukan ini yang sudah dibincangkan bersama Azlan sebelum ni. Yap. Pemain-pemain lain, tapi ada pemain-pemain tambahan, sama ada baru dan juga keluar. Jadi ramai yang juga tertanya apakah perkembangan pasukan KL City sama ada mampu untuk tidak beraksi pada ketika pasukan ini dibelenggu dengan masalah tunggakan gaji. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan, pasukan ini memang serius untuk kekal beraksi dalam saingan Liga Malaysia. Tak percaya, kita ikuti laporan yang disediakan ini. Di sebalik berdepan risiko tidak menerima lesen kebangsaan gara-gara isu tunggakan gaji, KL City tetap melakukan kerja dalam pembentukan skuad bagi musim 2024. Ketua Pegawai Eksekutifnya Stanley Bernard berkata, barisan pemain yang akan membawa cabaran The City Boys musim ini sudah dikenal pasti termasuk calon ketua jurulatih. Selain dijangka mengekalkan rata-rata muka lama membabitkan pemain tempatan dan import, naib juara Piala Malaysia musim lalu ini bakal menandatangani beberapa pemain baru. Difahamkan urusan perpindahan pemain terbabit sudah hampir lengkap seiring dengan komitmen mereka untuk menyelesaikan isu tunggakan gaji bulan ini. Rombakan apabila berlaku mana-mana pasukan dengan konsistensi 3 tahun, kita selalu hilang 1-2 player. Daniel Ting, Irfan Zakaria. Every year there's one big or two ni. Itu lumrah mana-mana kelab besar. Tapi tahun ni paling banyak kerana kita telah menoktahkan 2023 di manakah tamatnya bil besar kita untuk memastikan kita boleh langsaikan dan lunaskan segala, dan kita bermula bil baru kita dalam masa terdekat. So kita mempunyai mungkin Januari, Februari dengan Mac di mana bil dia amat rendah, tapi baru full bil dia akan masuk, the full squad akan masuk. Kalau kita lewatkan pun mungkin April, ada separuh mungkin di bulan Mac. So there is a financial planning. Tapi fact dia adalah kehilangan pemain-pemain besar. So tentu nak replace mereka bukan mudah. Tapi saya merasakan kalau kita kembali kepada satu culture di mana we find top attitude players dengan karakter, dengan culture yang elok, yang betul-betul nak breakthrough Asian football. Kalau kita ambil foreigner pun yang betul-betul nak dilihat oleh keseluruhan liga-liga pasukan di Liga Malaysia, then we will find hungry players. So bagi saya, apabila kamu cari pemain yang mendahagakan satu musim untuk menunjukkan how good they are, it boils down to the recruitment system. So that is in the works at the moment. Okey, kenyataan boleh kita kata kenyataan rasmi juga Zul daripada pihak pasukan pengurusan. Dan sebelum kita nak fokus pada pandangan Zul ialah kenyataan Cik Stanley. Saya rasa dia kecilkan bajet lah, ayat pada mudah, untuk nak pastikan masih realistik dalam liga. Itu pilihan paling tepat. Pada saya setuju, tapi ialah terpaksa melepaskan nama-nama besar. Zul, pandangan Zul. Saya bersetuju. Mengambil kira faktor kemelut yang berlaku kepada pasukan KL City, yang mana
perkara pertama yang menjadi fokus daripada CEO Stanley Bernard adalah menyelesaikan isu turunkan gaji supaya mereka boleh beraksi, dan kemudiannya membentuk pasukan. Jadi muka baru, episod baru dilakukan. Juara Piala Malaysia 2021 ini menerusi pengambilan pemain yang boleh dikatakan bukan besar tetapi boleh bersaing di peringkat tertinggi. Jadi itu sebab pendekatan KLCT musim 2024-2025 agak sedikit berlainan. Saya setuju dengan apa yang Lan kata, lebih mengecilkan pemain-pemain yang orang kata dari segi bajet dan sebagainya. Baik, jadi kita tak sabar. Kita nak melihat update terkini Zul untuk KLCT. Antara pasukan yang perlahan sikit update. Jadi kita dah dapat pengesahan Zul. Mungkin Zul boleh secara perinci kan pemain. Okey Lan. Betul, saya setuju dengan Lan kata. KLCT saya memang meramalkan pasukan yang akan lambat sign player ataupun lengkap dengan sign player dengan situasi. Mereka seperti saya katakan mengikut fasa demi fasa. So fasa pertama ini yang kita boleh jangkakan, pemain baru yang kita jangkakan masuk untuk pasukan KLCT. Saya mulakan dengan Nick Swirret. Dah ditamatkan kontrak bersama Seri Pahang Lan, yang mana pemain ini merupakan pemain kacukan England, Malaysia. Mempunyai orang kata kriteria utama daripada KLCT sendiri, kerana pasukan KLCT tidak mempunyai gandingan yang baik untuk Giancarlo Gallifuoco di bahagian centre back. Jadi berdasarkan reputasi Nick Swirret ini, kita melihat ia dapat meimbangi posisi berkenaan, dan juga Swirret juga boleh beraksi di sama ada di sebelah right back ataupun left back, yang mana kemungkinan pasukan ini kehilangan Declan Lambert kalau pemain ini tidak dikekalkan ataupun tidak kembali daripada JDT. Dan seterusnya S. Sharvin. Pemain muda. S. Sharvin beraksi bersama Kelantan United pada musim lalu. Pemain ini memiliki orang kata fizikal yang kecil, tapi mempunyai keistimewaan dari segi gerakan untuk membantu jentera serangan. Ini fokus pada bahagian bahagian tengah? Kan? Tengah dan juga menyerang. Okey. Jadi saya melihat keadaan Sharvin dapat membantu ataupun mengisi kekosongan beberapa pemain yang meninggalkan pasukan. Walaupun bukan pemain ternama, tetapi beliau mempunyai peranan dan juga sesuatu yang boleh memberi sumbangan kepada pasukan. Terutamanya di bahagian kiri dan kanan. Yang menariknya, ini perkabaran ini, spekulasi ini boleh berlaku kerana KLCT kehilangan T. Saravanan. Seperti yang kita maklumkan sebelum ini, T. Saravanan berhijrah ke Seri Pahang. Jadi dengan kehadiran S. Sharvin dapat mengisi dan membantu di bahagian sayap kiri dan kanan pasukan KLCT. Dan seterusnya, sebelum ini kita melaporkan Declan, Ryan dan Romel, dia berhijrah ke JDT menerusi pinjaman. Tetapi perkabaran yang kita terima, Ryan dan Romel mungkin mengikut jejak Declan kembali ke KLCT secara pinjaman. Tetapi kemungkinan Romel berada dalam situasi 50-50 untuk dikekalkan bersama JDT. Tetapi kalau tak dikekalkan, inilah destinasinya, KLCT. Parthiban kekal, confirm Parthiban, okey. Parthiban dia dilonkan ke Kedah. Betul. Tetapi saya difahamkan beliau akan kembali ke KLCT. Tetapi saya ingin fokuskan dengan kehadiran Declan, Ryan dan Romel ini. Yang mana mereka ini cukup sebati dengan KLCT. Jadi sekiranya Ryan, Declan maupun Romel dapat kekal, saya rasa pasukan KLCT mampu untuk menampilkan prestasi yang sama seperti musim lalu ataupun sebelum-sebelum ini, di mana pasukan KLCT ini walaupun pasukan yang mengalami masalah tetapi berjaya mengekalkan ataupun berada di tempat tertinggi iaitu aksi final untuk tahun lepas buat kali ketiga selepas 2021 dan juga 2022. Mungkin lepas ni boleh tanya sentimen lain untuk Lambert, untuk Romel dan seorang lagi Gigi, kerana mereka ni hidup mati Kuala Lumpur Betul, hidup mati. Betul dengan tagline KL, ini yang ada pada diri mereka. Dan seterusnya kalau kita lihat pemain yang keluar, sebenarnya ramai yang dah keluar tapi kita dah update. Jadi kalau yang terkini, saya difahamkan adalah Sebastian Avanzini.
tiada dalam perancangan yang mana beliau hanya semusim bersama KL City, tetapi melihat kepada Avanzini ni dia mahu kekal beraksi bersama KL City. Cuma ketika ini belum ada dalam perancangan. Jadi tetapi tak mustahil jika dikekalkan pada saat akhir seperti yang kita katakan pasukan KL City baru memasuki fasa untuk set up pasukan. Cumanya kalau ikutkan perancangan apa yang saya melihat daripada senarai pasukan KL City tiada nama Avanzini dan kita menjangkakan akan ada pemain import baru masuk kalau pemain seperti Avanzini tidak dikekalkan bersama KL City. Baik, apapun kita harapkan KL City akan nak melihat dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Stanley. Mungkin dari segi bajet itu memberi kekangan untuk mereka, tapi kita akan tetap memberikan cabaran yang hebatlah kepada saingan liga musim ni, musim akan datang ni, Zul. Betul, ya, untuk KL City. Selesai warga kota. Masih di warga kota lagi. Masih. Lupa. Ya, betul-betul. Masih saya hampir lupa. Kita fokus di Lembah Kelang. Ya, di Lembah Kelang. Ini pun pasukan yang antara yang sibuk dan panas keluar masuk. Jadi mungkin Zul boleh kongsikan. Betul. PDRM ni pasukan yang orang kata underrated lah bagi saya. Bukan saja dalam padang tetapi dua padang. Pasukan ini tetap sibuk untuk mendatangani dan juga menyiapkan pasukan. Kita dilaporkan sebelum-sebelum ini beberapa pemain dilepaskan, beberapa pemain yang masuk secara tidak rasmi. Jadi perkabaran dan juga berita mengenai PDRM itu sememangnya menghadirkan satu warna-warni lah dalam tempoh perpindahan pemain ini. Berbanding pasukan-pasukan lain yang kita dapat lihat tadi macam KL City itu sedikit senyap, sedikit sunyi. Dia lain sikit untuk musim ini, PDRM antara pasukan yang sentiasa disebut juga. Betul, saya setuju. Dan kalau melihat kepada perkembangan yang saya terima, kita dapat lihat ada pemain yang keluar dan masuk untuk pasukan The Corps, salah satu pasukan kita label sebagai The Giant Killer. Ini saya rasa ini update terkini. Update terkini sebab update terkini PDRM sebelum ini mungkin biasa-biasa sahaja, tapi yang kali ini saya rasa wow, satu nama besar. Lan bayangkan ada Eva Dayo kat sini. Eva Dayo 2 kali juara, 2 kali pemenang pingat kasut emas Liga Super. Jadi melihat kepada kehadiran spekulasi Eva Dayo masuk ke dalam senarai ini, sesuatu yang kita jangkakan PDRM musim ini akan menampilkan skuad yang berbeza. Jadi untuk Eva Dayo, perkabaran ini saya rasa satu orang kata big transfer lah untuk perpindahan Liga Malaysia 2024-2025 sebab mengenali Eva Dayo itu dari segi nilai harga dia, Lan. Itu persoalan susulan sepatutnya. Nilai harga dia saya menjangkakan tinggi. Sebab dia mempunyai reputasi yang hebat. 2 kali pemenang pingat, 2 kali pemenang kasut emas Liga Malaysia kan, Liga Super kan. Jadi tak salah untuk PDRM berbelanja ataupun mungkin dapat satu harga yang baik. Tetapi perpindahan Eva Dayo sekiranya berlaku, satu perpindahan yang cukup baloi untuk PDRM musim ini. Ya, mengejutkan saya juga. Saya rasa mungkin peminat The Corps pun tak menjangkakan boleh mendapatkan Eva Dayo. Tapi dari segi bajet, Zul ada perkabaran, ialah agak besar ataupun... maksudnya PDRM ni bajet banyak lah tahun ni. Saya tak pasti. Okay, alright. Tetapi saya meramalkan mungkin bajet itu diutamakan untuk pemilihan Eva Dayo. Sebab saya tak rasa Eva Dayo sedia menurunkan harga dia. Jadi mungkin keutamaan itu diberikan untuk memastikan pasukan PDRM ini mampu untuk berada sebagai pencabar, ditambah pula dengan Syarif Fikri. Pemain kebangsaan, pernah mewakili suatu kebangsaan lah sebelum ini. Dan banyak pasukan disertai juga. PKNP, bermula dengan PKNP, seterusnya di Perak dan kemudian di Selangor, dan musim lalu adalah bersama Negeri Sembilan. Bersama Negeri Sembilan, pemain ini datang pulih daripada kecederaan dan kemudiannya menampilkan aksi yang baik tetapi dilepaskan. Saya difahamkan mungkin atas faktor kewangan pasukan dan juga fokus pasukan Negeri Sembilan untuk pemain-pemain muda. Jadi beliau berada dalam senarai jentera serangan PDRM musim ini. Melihat kepada situasi semasa, saya tak pasti sebab apa, tetapi pasukan Negeri Sembilan, pasukan PDRM baru saja mengumumkan Jake Faye dikeluarkan. Jake Faye pergi ke Negeri Sembilan. Mungkin
perpindahan FIRE ke Negeri Sembilan itu membolehkan PDRM ini berbelanja sedikit untuk mendapatkan Syarif Fikri, penyerang kebangsaan. Cubanya berdasarkan situasi Syarif Fikri ini, dia ada sedikit cerita dia. Sepatutnya Syarif Fikri pergi ke Seri Pahang. Ke Seri Pahang, tetapi disebabkan Negeri Pahang mendapatkan Sean Savaraj, jadi Syarif Fikri terpaksa diketepikan. Dan sebab itu ketika ini perebutan Syarif Fikri hanya menjurus pada PDRM saja. Lain-lain pemain adalah Hafiz Ramadan, Zaril Azri dan Raja Imran ni situasi ini masih 50-50. Syarif Fikri dan Irfan Dayu saya boleh katakan dari segi peratusan 80 ke 90%. Okey. Zul, ialah melihat hari ini setakat hari ini update untuk PDRM adalah saya rasa perbelanjaan yang bijak, tapi seolah sasaran mereka bukannya sekadar nak kekal dalam persaingan liga. Yes. Okey Zul, adakah akan ada lagi keluar masuk lagi update untuk PDRM, pandangan Zul? Betul, saya menjagakan ada lagi seperti saya katakan Hafiz Ramadan, Zahri, Raji Imran ni tak confirm lagi. Kalau mereka tak dapat PDRM tak dapat ambil mereka, sudah pasti ada pemain-pemain lain. Ditambah juga dengan pemain seperti Hadi Fayad, mungkin saya boleh katakan siapa lagi yang belum tahu lagi nasib mereka. Dan pemain yang dah keluar pun sudah diumumkan. Marcus Macaulay ada perkabaran ke mana? Marcus Macaulay saya difahamkan ke Kuching City. Kuching City. Tapi jujur saya katakan, rakan saya Fadirul Suhaimi lebih tahu di mana destinasi dia. Di mana destinasi dia. Tapi Naboi ke Cijo ke Cuku ini sah ke Terengganu. So dia merupakan penjaring terbanyak PDRM untuk saingan Piala MFL. Sebab itulah kita katakan tentang kehadiran Irfan Dayu dan Syarif Fikri atas kehilangan beberapa pemain utama ataupun penyerang penyerang PDRM ini. Dan menarik untuk saya kongsikan, PDRM akan mengumumkan pemain-pemain baru mereka kerana saya difaham ketika ini mereka baru saja melengkapkan proses perpindahan pemain secara rasmi. Baik, bukan biasa-biasa PDRM musim ini selepas mereka mengejutkan keputusan saya juga untuk musim lalu. Jadi inilah yang mereka nak buktikan untuk musim. Kita harapkan juga ini antara pasukan yang boleh mencabar dalam top-top saingan Liga musim ni, Zul. Yes, kita mengharapkan begitu. Cuma saya hari ini sedikit kecewa kerana tak dapat memberi perkongsian tentang pasukan kegemaran penerbit kita hari ini. Tribute kepada Encik Akbar Sari. Pasukan mana kena sebut? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tak apa, nanti kita akan update. Alright, Zul, terima kasih. Sama-sama. Dan kepada anda yang sentiasa menanti keluar masuk, pastikan anda akan terus kekal pada berikutnya hari Sabtu dan juga hari Rabu. Kita akan sentiasa memberikan perkembangan pemain dan juga pasukan dalam saingan liga akan buka tak lama lagi. Jadi kita kembali bersama dengan dua pemain tonggak utama, Su dan juga Dayang. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagai. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Memang best.